Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Atira binti Muhammad Khairuddin. Saya daripada grup 8. Saya nak terangkan apa yang saya faham tentang input dan output device ni. Okey, input ni dia berkaitan dengan merakam dan memasukkan data ke dalam sistem komputer dan mengeluarkan arahan ke komputer. Peranti input adalah peranti yang bersama dengan perisian yang sesuai mengubah informasi dari pengguna menjadi data yang dapat diproses oleh aplikasi komputer. Okey, input ni dia macam kita gunakan sesuatu peranti untuk masukkan data. Contoh dia kan, input device ni dia ada dua tau. Satu yang manual, satu lagi yang auto. Manual ni contoh dia macam keyboard, mouse, konsep keyboard, touchscreen, grafik tablet, interactive whiteboard dengan speech recognition. Lepas tu yang automatic ni pula, yang automat ni macam card reader, radio frequency identification, scanner optical mark recognition, optical character recognition, barcode reader dengan magnetic ink character recognition. Okey, lepas tu sound input pula macam MIDI instrument, video input pula webcam digital camera. Lepas tu special purpose input device macam game controller. Okey, macam yang kita tahu, yang input ni macam kita nak masukkan sesuatu data dalam komputer. Contoh dia kan, contoh macam keyboard. Keyboard ni kan function dia untuk masukkan huruf, angka, simbol, dengan banyak ada punya function tu kan. Masukkan dalam satu data. Macam kita nak buka Microsoft Word, kita nak buat teks, kita nak buat laporan. So kita mesti kena guna keyboard untuk tulis, untuk type. Lepas tu macam automated ni pula macam card reader. Kita pergi pasar raya, lepas tu kita nak bayar. Lepas tu bila kita nak bayar tu, duit cash tak cukup pula. So kita gunalah kad kredit ke, kad debit ke. Lepas tu bila kita nak guna kad kredit tu, dia akan guna satu device ni kan, macam kad reader. Kad reader ni bila kita masukkan kad debit tu atau kad kredit tu, dia macam automatik, dia dah baca maklumat-maklumat dalam kad tu. Kiranya dia dah siap-siap tolak dalam akaun kita. Lepas tu output ni pula jenis komponen perkakasan yang menyampaikan maklumat kepada satu atau lebih orang. Lepas tu output ni berarti luar. Jadinya output device adalah peranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran output dari hasil pengolahan data. Data ni pula kan diolah oleh komputer. Lepas tu dikeluarkan berupa produk. Contoh dia macam printer. Contoh kita buat soft copy. Soft copy ni kan dari komputer. Lepas tu kita nak contoh kita nak buat kerja kan. Lepas tu kita dah buat soft copy. Lepas tu lecturer nak hard copy pula. So kita kenalah print maklumat tu. Itu namanya output device. Kita print. So printer tu lah adalah output device dia. So contoh output device ni pula macam monitor, printer, plotter, headphone, earphone, projector dengan speaker. Monitor ni pula dia macam paparan, dia macam TV, komputer, benda yang boleh memaparkan sesuatu maklumat. Contoh kan kita nak tengok TV. Lepas tu printer ni ialah yang mengeluarkan sesuatu produk. Macam kita nak print maklumat dalam komputer kan. So dia akan keluar kertas dengan maklumat. Itulah function printer tu kan. Lepas tu sekarang printer pun dah ada banyak function. Dia boleh scan, dia boleh fotokopi. So rasanya itu sahaja yang saya boleh terangkan, yang saya faham lah dari input dengan output device ni. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adwak bin Muhammad Alwi. Okey, apa yang saya faham tentang industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan trend otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk cyber fizik, Internet of Things, IoT, komputasi awan dan komputasi kognitif. Okey, sebagai contoh,
banyak teknologi fizik dan digital yang digabungkan melalui analitik, kecerdasan buatan, teknologi kognitif dan Internet of Things IoT untuk menciptakan perusahaan digital yang saling terkait dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sazwan dari Punalapan. Hari ini saya ingin menceritakan tentang contoh input device revolusi industri 4.0. Antara contoh input device dalam revolusi industri 4.0 adalah alat scanner. Alat scanner ini berfungsi sebagai alat untuk scan model yang dibuat agar maklumat jumlah pengeluaran dapat diketahui secara langsung dan dapat mengelakkan kesalahan model. Yang kedua adalah interactive whiteboard. Alat ini berfungsi sebagai alat untuk memasukkan maklumat pengeluaran. Assalamualaikum, saya Elia Rashika, Grup 8. Okay, soalan 4, output. Output ini ialah jenis hardware yang boleh menyampaikan maklumat kepada satu ataupun lebih orang. Okay, contoh output ni ada banyak. Kita akan ambil satu contoh iaitu projektor. Projektor ni dia akan menampilkan objek ataupun data yang ada dekat komputer. Contohnya macam kita punya gambar ataupun video. Projektor ni akan tunjukkanlah dekat dinding ataupun layar. Dan dia punya apa yang kita nampak tu samalah ukuran dia. Okey, fungsi projektor ni sangat bagus. Biasa kita guna untuk presentation ataupun sebagai alat informasi, iaitu bila kita nak tengok data kita yang dekat komputer tu lagi besar. Okey, lepas tu cara projektor ni ialah dia menggunakan pembiasan cahaya, iaitu cahaya tu dihasilkan oleh 3 panel LCD yang dipisahkan kepada 3, iaitu merah, biru dan hijau. Itu saja, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Dania dari kumpulan 8. Saya nak cakap pasal bagaimana input dan output device dapat membantu golongan OKU. Ada banyak teknologi untuk OKU penglihatan. Antaranya yang pertama, BrainPort. BrainPort ni dia sejenis kamera untuk mengambil gambar persekitaran dan maklumat. Bagaimana dia diproses? Dia diproses melalui chip. Ada chip dalam tu. Chip tersebut berperanan untuk menukarkan maklumat yang diterima kepada rangsangan elektrik. Rangsangan elektrik tu dihasilkan dan dihantar ke otak melalui lidah. Otak manusia dia mampu mentafsir rangsangan tu dalam bentuk visual, tapi tak sama macam mata sebenar kita nampak. Image yang dihasilkan adalah berbentuk pixel dan polygon. Alat yang kedua ialah Braille Sense Plus. Alat ni sejenis alat yang digunakan untuk membuat nota bagi golongan OKU penglihatan. Dia menggunakan papan kekunci Braille. Saiz alat ni dia sangat kecil. Lepas tu dia mempunyai reka bentuk yang menarik dan mudah untuk dibawa ke mana-mana. Alat ni juga mempunyai perisian internet yang membolehkan pengguna dia menghantar email dan boleh disambungkan dengan komputer melalui USB, memori CF dan Bluetooth. Alat ni juga mempunyai MP3, MP4 dan WAV yang dilengkapi dengan set kesan bunyi seperti bass box, gema dan kesan 3D. Perisian audio ni dia juga membolehkan pengguna untuk merakam suara. Alat ni adalah sangat mahal dan tidak terdapat di Malaysia. Dia ada dekat negara maju je seperti Jepun, Kanada, Jerman dan Perancis. Oleh itu, alat ni dia boleh
menterjemahkan tulisan Braille kepada tulisan biasa. Alat yang ketiga ialah voice stick. Voice stick ni bentuk dia kecil je, lepas tu dia ringan. Dah ringan, mestilah mudah dibawa kan. Lepas tu alat ni function dia boleh baca teks dengan kuat. Sebab dia menggunakan teknologi OCR. Teknologi OCR ni dia boleh mengimbas perkataan dan menukarkannya serta menterjemahkan teks tu kepada suara yang digunakan untuk membolehkan golongan PU yang ada masalah penglihatan ni untuk membaca surat khabar, buku dan sebagainya. Alat ni dia juga menggunakan prinsip yang sama seperti alat terjemah bahasa. Ianya boleh didapati di USA, Kanada, kawasan barat, Eropah dan beberapa bandar besar di sekitar Asia dan Amerika Latin. Alat yang keempat ialah tongkat Meiger. Tongkat Meiger ni dia warna putih, lepas tu dia ada roda. Roda dia tu dipanggil Meiger. Meiger ni dia menggunakan sensor kamera untuk mengukur permukaan lantai di bawahnya dan memberikan maklum balas melalui phone kepala tanpa wayar. Roda tu function roda tu ada kat bawah tu. Function dia sebagai enjin steering yang membantu pengguna berjalan dengan menyediakan maklum balas melalui genggaman. Ketinggian tongkat ni boleh diubah sesuai mengikut kesesuaian. Tongkat ni dia tahan lasak juga, lepas tu dengan dia kalis air. So tongkat ni menggunakan bateri lithium ion yang bertahan selama 6 jam. Tongkat ni dia bernilai $200. Alat yang kelima ialah Al-Quran Braille. Macam kita tahulah kan, bukan orang yang normal je yang nak baca Al-Quran kan, mestilah orang yang OKU ni pun nak baca Al-Quran kan. So terciptalah teknologi Al-Quran Braille. Al-Quran ni dia memberikan peluang kepada mereka untuk baca Al-Quran kan. Ada persatuan tau yang buat Al-Quran Braille ni, yang dikenali sebagai Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia. Nama famous dia Pertis, bukan Perlis ya. Telah memperkenalkan Al-Quran Braille ni. Al-Quran Braille ni diusahakan oleh ahli jawatan kuasa Pertis sendiri dengan kerjasama dan nasihat JAKIM, dan merupakan yang pertama yang diperkenalkan di Malaysia. Kini soft copy Al-Quran Braille ni juga telah berjaya dicipta di Malaysia. Kedua-duanya Al-Quran ni boleh diperolehi melalui Pertis di alamat Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Pertis, Wilayah Kelantan, Kedai Beris, Kubur Besar, Poskod 16050, Bacok, Kelantan. Saya rasa itu sahaja konsen saya terhadap alat yang boleh membantu golongan OKU. Sekian, terima kasih.